Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ali baitihi wa man iqtada atharahu wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk beribadat, menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla, yang kita dipertanggungjawabkan untuk menunjukkan kepatuhan kita, pengabdian kita kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa. Kerana itulah matlamat manusia itu diciptakan. Allah ciptakan manusia untuk mengabdikan diri kepadanya. Maka kita panjatkan banyak kesyukuran apabila tugas itu dapat kita laksanakan. Kita bertugas ataupun tidak, kita tetap sebagai makhluk Allah. Cuma makhluk yang bagaimana? Makhluk yang derhaka, makhluk yang tidak mengenali Al-Khaliq, pencipta, dan makhluk yang tidak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Maka perbincangan ringkas kita pada pagi ini iaitulah tentang kedudukan iman kita. Sebagaimana kefahaman Ahlus Sunnah meletakkan bahawa iman itu pasang surut. Ada kala dia naik, ada kalanya dia turun. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh At-Tabarani dan juga Al-Hakim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Iman itu akan lusuh dalam hati seorang kamu, kama yakhlaqu thawbu, sebagaimana lusuhnya pakaian. Kain yang kita pakai, baju yang kita pakai boleh lusuh, iman kita juga boleh lusuh, maknanya menurun dia punya darjat keimanan. Fas'alullaha ta'ala an yujaddidal iman fi qulubikum. Maka hendaklah kamu minta dengan Allah Azza wa Jalla, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sehingga Allah Ta'ala sentiasa perbaharukan keadaan iman kita di dalam dada kita. Maka terdapat beberapa peristiwa di dalam asar di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya maksur daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Umar kata apa? Yaqulu li ashabi. Sayyidina Umar berkata kepada sahabat-sahabat dia, halummu nazdad imanan. Mari, ada riwayat kata ta'alau, mari kita tambahkan iman kita. Jadi para ulama mengatakan bukan tak ada iman, tapi menggilak balik. Itu masyhur daripada Sayyidina Umar. Daripada Abdullah bin Mas'ud sama juga, dia kata ijlisu bina, duduklah bersama-sama kita tambahkan iman. Dan dia sentiasa berdoa. Doa ni menarik para jemaah, kita baca juga, coba ikut sekali. Allahumma zidni imana wa yaqina wa fiqha. Ini doa Ibnu Mas'ud, nama dia doa Ibnu Mas'ud. Allahumma, ya Allah, zidni imanan, tambahkan iman saya, wa yaqin, tambahkan keyakinan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita kadang-kadang yakin
Tapi keyakinan pun ada taraf juga. Sambil-sambil yakin, takut juga kepada benda lain. Kalau orang kata ada hantu, tak pergi dah, walaupun kita belum pernah tengok lagi hantu. Dan kita ibu-ibu ni buat menakut-nakutkan, tak? Duk takutkan anak-anak jangan pergi ada hantu. Jadi kenapa kita tidak tanam dalam jiwa kita ni keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla? Jangan duduk kaitkan dengan benda-benda lain. Wa fiqha, yang ketiga, dia minta tambah fiqh, kefahaman beramal dengan agamanya. Demikianlah banyak sekali sahabat-sahabat, di antaranya Umair bin Habib Al-Khatmi radhiyallahu anhu, dia kata al-iman yazid wa yanqus. Iman bertambah dan dia juga jadi kurang. Faqila, orang tanya dia, ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu, apa yang menambahkan dia dan apa yang kurangnya? Para jemaah boleh ambil dia punya tip ini. Qal iza zakarna Allah azza wa jalla wa habidnahu wa sabbahnahu, bila kita berzikir, kita duk berzikir ingat pada Allah azza wa jalla, wa hamidnahu, kita kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ni ucapan bila kita dapat nikmat. Dapat je nikmat, alhamdulillah. Sudah makan, alhamdulillah. Sampailah ucapan ini diucap bila masuk dalam syurga nanti, insya-Allah kita akan kata wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir ucapan ahli syurga, alhamdulillah, bila kita dah masuk dalam syurga. Mana bila kita mengucap alhamdulillah, wasabbahnahu, kita duk kata subhanallah, fadzalika ziyadatuhu, itu tanda menambahkan iman. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, banyak kali dah kita bincang tentang zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksur, yang ringkas. Di antaranya zikir 4 kalimah. Semua dah ingat kan? Zikir 4 kalimah tu baca macam mana? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi waktu ana tanya dulu, kita sudah ittifaq mengatakan ingat dah. Hari ini pun saya yakin tuan-tuan dan puan-puan ingat. Cuma dibimbangi, takut tak ingat nak berzikir. Itu dibimbangi. Bimbang tak kita? Kau tak bimbang? Macam tak bimbang? Cuba saya muat balik dalam seminggu ni berapa kali? Semalam 24 jam daripada subuh semalam sampai subuh hari ni, berapa kali kita ulang kalimah itu? Itu dia panggil yang menjadi kebimbangan kita, bukan zikir tak ingat, tapi tak ingat nak berzikir. Wa iza ghafalna wa dayya'na wa nasina, bila kita lalai, cuai, leka, zikir-zikir tak ingat nak kata, tak ingat nak sebut, tak ingat nak ulang, fadzalika nuqsanuhu, itu tandanya iman menurun. Itu skill yang paling mudah sekali, yang paling mudah sekali, yang paling mudah. Su'ilal Auza'i, seorang ulama Auza'i nama dia panggil Imam Ahlus Syam, orang di Syam. Orang tanya dia, anil iman, Tuan Syekh, iman ni bertambah ke tak? Qala na'am hatta yakuna kal jibal. Dia kata betul, tambah sehingga iman kita besar seperti bukit. Faqila fa yanqus, dia boleh berkurang ke tak? Qala na'am hatta la yabqa minhu syai'. Bukan sakat boleh kurang, sampai tak tinggal apa-apa. Itu yang jadi masalah. Maka ini beberapa nukilan daripada para ulama. Orang tanya juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, anil iman, bertambah ke tak? Faqala, dia bertambah sehingga sampai kepada a'las samawati sab, naik ke langit yang ketujuh, dan dia berkurangan sampai kepada bawah yang paling bawah sekali. Allahu Akbar. Maka itu beberapa peristiwa
Yang kita nampak para sahabat, ulama-ulama tabi'in, kibar ulama-ulama yang besar, semuanya mengambil perbincangan tentang kedudukan iman. Maka bila kita tahu iman itu naik turun, maka mencari sebab. Yang kita coba ringkaskan di sini, apakah sebab yang menyebabkan iman itu naik? Dan kenapa dia turun? Semua benda ni ada sebab, kan? Kita ni kadang-kadang minta selamat dengan Allah Azza wa Jalla, duduk diam-diam tengok, tak mari masjid dah tuan haji tu. Kenapa? Bila tanya khabar, duduk di hospital naik darah. Jadi bila kita naik darah, kenapa? Bila tanya doktor kata sebabnya tak berpantang, makan banyak, stres, dan bagai-bagai lagi. Itu dia panggil mencari asbab, mencari sebab kenapa naik dan kenapa turun. Jadi kita sebagai seorang beriman mesti juga mencari sebab bagaimana nak menguatkan taqwiyatul iman, nak naikkan iman kita, bagaimana nak naik tingkatkan dia. Jadi para ulama mengatakan mengetahui perkara-perkara yang menambahkan iman dan mengurangkannya itu fawaidun azimah, beberapa faedah yang cukup besar dan manfaat yang begitu ketara. Bahkan dia termasuk dalam keperluan yang asas untuk kita ketahui dia, supaya dapat kita membaik pulih kedudukan iman kita. Maka para ulama mengatakan dalam kitab At-Tawdih wal Bayan, mengata Al-Abdul Mu'minul Muwaffaq, tanda tuan-tuan, seorang hamba yang beriman yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, sentiasalah dia berusaha dalam dua perkara. Kita kena besarkan dua perkara ini untuk menyelamatkan kita. Yang pertama, tahqiq usulil iman wa furu'i. Kita cuba nak tahqiq, merealisasikan usul kepada iman kita tu. Iman kita tu duduk di mana? Mantapkan dia di mana? Dan cabang-cabangnya. Dalam hadis al-imanu bid'un wa sittun. Iman itu ada lebih daripada 60 tingkatan. 60. Kan Nabi sebut dalam hadis itu, a'laha, yang paling tinggi sekali kita merealisasikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu darjat yang paling tinggi. Wa adnaha, yang paling rendah sekali, imatatul adza 'anit tariq, buang sampah, benda-benda yang duduk atas jalan yang mengganggu orang. Ada batu, kayu, ada ranting-ranting, ada apa benda yang menghalang, kita bersihkan. Itu paling rendah. Artinya bagaimana, mana lagi 60 itu? 60 duduk di mana? InsyaAllah kita cuba huraikan sedikit demi sedikit tentang al-imanu bid'un wa sittun. Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, dia tulis sebuah kitab, nama dia Syu'abul Iman. Syu'abul Iman maknanya cabang-cabang iman. Daripada la ilaha illallah tu sampai ke buang sampah di tengah jalan tadi, 60 lagi mana benda. Sebab bila kita tengok ini semua iman, maka kita rasa nak buat, kita rasa nak laksanakan. Sebab kita dah tahu melakukannya ibadat, melaksanakannya ketaatan, kita mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla, maka kita akan lakukan. Dan sebaliknya, tuan-tuan kena ingat, itu dia panggil tahqiq, merealisasikan asal iman dan cabang-cabangnya yang ada 60 lebih. Yang pertama, bagaimana cara nak merealisasi? Yang pertama, ilman, mesti dengan ilmu. Belajar dulu. Saya ingat lama dah kita ni duk dengar orang cakap iman 60 tingkatan, 60 cabang. Tapi pernah tak kita mengikuti kelas
cabang-cabang iman tu daripada awal sampai ke akhir. InsyaAllah saya akan usahakan, kalau tak dapat kita di sini pun tuan-tuan boleh ikut dalam rakaman kita iman dan cabang dia. Yang pertama dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu kita tak boleh nak buat benda. Yang kedua dengan amal. Bila dapat ilmu kita beramal. Tak ada ilmu patut tak amal, apa faedah? Yang ketiga, halan, beramal dengan keadaan anggota kita. Kita dah tahu benda ni benda baik, kenapa tak buat? Benda-benda ni benda mungkar, kenapa tak tinggal? Kenapa tidak berhenti? Yang kedua, seorang hamba yang muwaffaq, yang diberi taufik itu yang kedua, as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha. Hendaklah kita berusaha untuk menepis, menolak, memagar iman kita ini daripada perkara-perkara yang menafikan iman, yang membatalkan iman, yang mengurangkan iman. Jadi ada benda 3 perkara yang menolak dia ni, nafi terus daripada iman. Na'udzubillah, minta selamat kita. Yang kedua yang membatalkan iman. Iman boleh batal tak? Boleh, sebagaimana solat kita batal. Bagi kita orang Malaysia ni, kitab yang sangat sesuai untuk kita semak iaitulah kitab Mestika Hadis. Mestika Hadis ni masyhur, yang dikeluar oleh pejabat Perdana Menteri Malaysia, JAKIM cetak, kerja kita baca. Kalau tuan-tuan tengok dalam rakaman dalam YouTube, cari Abu Anas, tengok Mestika Hadis, kita dah khatam daripada muqaddimahnya, daripada jilid yang pertama tentang iman, khusus tentang iman. Jilid yang kedua tu dalam bab taharah dengan salat. Kemudian jilid yang ketiga mari dia bab zakat, bab puasa. Jadi dalam jilid yang pertama, bab yang ketujuh khas membincangkan tajuk kewajipan menjaga iman daripada rusak. Jadi kita kena tengok berapa puluh benda, sama ada dengan perkataan, dengan perbuatan dan juga dengan i'tiqad, itu rusak iman. Ataupun mengurangkan iman. Apa benda yang boleh merusakkan, mengurangkan ini? Minal fitani az-zahirah wal batinah, daripada fitnah yang melanda kita. Tuan-tuan, kita kena ingat, fitnah ni bukan setakat orang tuduh kita, orang kata tak baik kita, itu fitnah satu. Kadang-kadang fitnah itu yang kita tak nampak, kita rasa bukan fitnah, tapi dia fitnah. Dia panggil fitnah dalam beragama. Hari ini serangan tayar, dipanggil serangan pemikiran yang masuk dalam dunia umat Islam ini, bukan setakat negara Malaysia, dalam dunia semuanya banyak sekali. Sama ada pemikiran dia panggil liberal, pluralism yang nak menyamakan agama semuanya, ataupun memang dah jadi tak ada agama. Bebas, dia kata. Manusia dilahirkan bebas. Tak ada bebas. Kita dilahirkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Siapa kata kita bebas? Maka kita cuba mengenepikan fitnah yang zahir dan yang batin. Yang zahir kita nampak dengan gangguan-gangguannya, dengan apa-apa benda. Tapi yang batin tu iaitulah benda yang mengganggu, gugat keimanan kita. Jadi para ulama menggariskan benda yang mengganggu kita ni 2 perkara. Yang pertama dia panggil syahwat, yang kedua syubuhat. Cuba tanda sikit. Syahwat ni kendak yang kita nak hari ni lah, nafsu kita besar, nak tu nak ni. Tengok orang lain mewah, kita nak hidup mewah juga, walaupun tak cukup, dia punya barang tak cukup, gaji kita kecil, pendapatan kurang, tapi nak mewah. Akhir sekali terjebak dengan benda-benda yang diharamkan, rasuah, riba, skim cepat kaya walaupun dia yang asalnya cepat miskin, menipu, banyak lagi lah. Akhir sekali dadah dia akan pergi. Sebab itu dipanggil fitnah syahwat, nak pada kemewahan. Kemudian satu lagi fitnah yang bahaya dalam itu dipanggil fitnah syubuhat, benda-benda keraguan, kesamaran yang dibawa oleh orang, sama ada orang bukan Islam ataupun di kalangan orang Islam sendiri,
yang tidak berpegang dengan ajaran yang benar daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita pagarkan iman kita daripada perkara yang merosakkan, dan kita kena ubati, cari penawar kenapa iman aku lemah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, kita sendiri yang boleh fikir. Kadang-kadang kita duduk diam kat rumah, rasa lemah, nak pegang Quran, nak ambil Quran, nak baca 2 muka surat, tak mari. Ambil tasbih nak berzikir, tak mari. Nak baca buku agama lagi tak lalu. Sebab itu, waktu itu dipanggil fatrah, saat iman lemah. Ketika itu macam mana kita nak tajdid? Ini kita balik pada cerita sahabat-sahabat tadi. Ta'alau hayya bina nujaddidul iman, mari kita tambahkan iman. Artinya kita mesti berhubung dengan sahabat-sahabat kita. Cari ustaz-ustaz kita, saya nak ziarah ustaz ni, tak suruh cerita saja nak ziarah ya, dia kata. Sekurang-kurangnya kita pergi dengar nasihat dia, kita duduk buat dengan dia, tanya sepatah dua, mana menambahkan, boleh memulihkan semangat. Cari sebab-sebab yang melemahkan kita. Kemudian bila kita ni dah, na'uzubillah, dah terjebak dengan perkara yang tak baik, yang disebut sebagai maksiat, ajaran-ajaran yang tak betul, apa kita nak buat? Bitaubatin nasuh, naklah kita taubat daripada benda yang lepas. Semua benda penghalang. Kenapa hilang kemanisan beribadat? Sebab kita tidak manis, perhubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla tidak manis. Kan Nabi kita sebut dalam hadis, seorang itu tidak akan mendapat halawatal iman, kemanisan beriman, sehingga Allah Ta'ala dengan Rasulnya lebih dikasihi oleh dia daripada semua benda yang lain. Macam mana kita nak kasih kepada Allah kalau kita belum mengenali Allah Azza wa Jalla? Kenapa kita tak kenal Allah? Saya dah mengucap ustaz, saya dah mengucap 2 kalimah syahadah, hari-hari berzikir. Itu satu mekanisme. Tetapi yang besar lagi kita akan tengok, iaitulah bagaimana cara kita nak suruh jiwa kita ni benar-benar mantap merasai Allah, keagungan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, tadarukul amr qabla al-fawat, cepat-cepatlah ambil mencari jalan penyelesaian sebelum tamatnya tempoh. Sebelum tempoh kita tamat, cari jalan penyelesaian yang cepat. Maka para jemaah sekalian, kalau kita lihat, sebahagian ulama telah sebut kepada kita beberapa ciri-ciri mantapkan iman. Tuan-tuan boleh tanda di sini, saya ringkaskan. Yang pertama, belajar ilmu yang bermanfaat. Ta'allumul ilman nafi', belajar ilmu yang bermanfaat. Hari ini ilmu yang paling bermanfaat, ilmu apa tuan-tuan? Ilmu Al-Quranul Karim. Itu yang paling bermanfaat. Kemudian ilmu ma'rifatu asma'illahil husna, mengetahui, mempelajari nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah, wasifatil ula, dan sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya muslimin dan muslimat yang ada hari ini, kalau sebut tentang nama-nama Allah, semua kita dah tahu kan? Berapa nama? 99. Tetapi secara realiti kita semak balik dalam jiwa kita, aku dah dengar wallahu allazi la ilaha illahu, kan? Bila di nasyid ini dibuka, waktu ada perhimpunan, berdiri tegak kita, berdiri tegak. Tapi di saat kita berdiri itu, pernahkah tidak naik tegak bulu roma kita ni? Sebab apa? Takut pada Allah Azza wa Jalla bila nama-namanya disebut. Kalau rasa sekadar nak menyanyi je nasyid yang didendangkan, tapi tidak ada penghayat, bermakna kita belum lagi hadam, belum lagi menghayati 99 nama Allah Ta'ala itu.
Berapa kali dah kita khatam belajar daripada 1 sampai 99? Belum pernah lagi Ustaz, tapi kalau dengar lagu tu saya selalu dengar. Seronok kita pagi-pagi dengar dalam kereta, dalam perhimpunan kita dengar. Tak nak yang tu. Yang kita naknya kita menggali, mengkorek, membongkar nama-nama Allah Ta'ala ni. Wallah, Allah Allazi la ilaha illa huwa Ar-Rahman. Siapa dia Ar-Rahman? Ar-Rahim siapa? Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Kalau belum lagi tadarukul amrul qabla al-fawat. Bahasa Arab kata tadi, cepat-cepatlah mencari kelas-kelas pengajian. Hari ini alhamdulillah, kadang-kadang saya pun terlibat sama dengan penganjuran orang duk anjur majlis-majlis pengajian. Kita buat 2 hari contohnya di Kuala Lumpur ni kata, ataupun di PICC Putrajaya, 2 hari berkampung di situ semata-mata nak belajar Asmaul Husna daripada awal. Seorang penceramah ni dia bagi talk daripada nama 1 hingga 10, 1 jam, 1 nama 10 minit, 25 minit. Jadi Allahu Akbar. Kalau kita nak tunggu di masjid ni lama. Berapa lama masa kita nak ambil? 1 malam 1 nama, 90 malam. Hidup ke tak tahu sempat. Tapi kena ambil. Ini peluang. Bagi saya positif adanya daurah-daurah ni. Kadang-kadang buat di masjid kita ni kan, masjid wilayah ni ada dewan, orang buat daurah. Jadi kita menyertai. Sebab dia dalam masa 2 hari itu kita boleh belajar yang kita belajar di masjid mungkin setahun. Dia punya masa. Yang ketiga, ta'ammul siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena belajar, perhati kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna sirah? Sejarah hidup Nabi. Kalau orang lain orang panggil sejarah Nabi, tarikh. Sebab apa tarikh? Benda yang telah berlaku dan gitu saja. Itu makna tarikh. Tapi Nabi tak sebut tarikh, dia sebut sirah. Kenapa? Kenapa Nabi sebut sirah, orang lain sebut tarikh? Itu persoalan. Sebab kalau kita baca sejarah siapa? Sejarah Napoleon, sejarah orang-orang yang hebat-hebat, Iskandar contohnya, itu sejarah ya. Tapi dibaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar bacaan, tetapi penghayatan. Apa yang Nabi kita buat? Hari ini orang duduk sebarkan nasyid laukana bainana. Kalau Nabi ada, apakah kalau Nabi ada ni? Kalau Nabi balik semula sekarang, kita jamin seluruh manusia atas dunia ni semuanya jadi orang beriman. Kita kata itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Di zaman Nabi sendiri, nasib wujud, bertembung dia dengan Quraisynya, sampai ke Madinah bertembung dengan Yahudinya, bertembungnya dengan munafiqin yang ada. Apa makna? Artinya pertembungan antara hak dengan batil berterusan sampai hari kiamat. Jadi kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan Rasulullah. Sangat simple. Kalau tuan-tuan nak tengoklah, kita kadang-kadang nak baca ni ada masalah kan? Masa kita tak cukup, kelang kabutnya, sibuknya. Saya buat satu rakaman yang simple saja dalam 18 siri, pendek-pendek ada 10 minit, ada 15 minit. Tajuk dia nya sehari, tengok dalam YouTube, sehari dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tajuk dia. Kita akan ambil daripada Nabi bangun pagi pukul 4 jam, pukul 5 dah bangun, apa yang dia buat. Kemudian lepas salat subuh Nabi ke mana pergi, duha macam mana. Itu gambaran kehidupan seharian Nabi. Bukan makna setiap hari macam tu, tapi gambaran kehidupannya sedemikian. Yang keempat tadi, ta'ammul mahasinaddin. Kita kena teliti, tilik, tengok kepada keindahan Islam itu sendiri. Bila kita tengok Islam itu indah, daripada akidahnya kemas, mantap, ibadatnya, kenapa Allah Ta'ala suruh kita bangun solat subuh pagi-pagi ni? Di saat orang lain tidur rena sedap, kita kena bangun. Kenapa? Cuba tengok. Selain daripada kelebihan solat,
Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dari sudut sains. Waktu subuh tu udaranya bersih, kita perlu pada oksigen. Kalau kita baca hak tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat, kita akan nampak betapa indahnya syariat ini. Kenapa suruh solat? Kenapa suruh sujud sampai ke bawah sekali? Nih, kita sujud sampai atas lantai ni. Kenapa? Tak boleh ke sujud tunduk-tunduk ya? Lah, Allah nak tengok kita kemuncak pengabdian diri, kemuncak merendah diri kita kepada Allah Ta'ala, sampai mereka muka kita yang paling cantik. Hari-hari kita duduk gosok dia, duduk make up dia, duduk pakai bedak dia, pakai macam-macam alat nak suruh comel. Tiba-tiba muka ni lah yang dia letak di atas lantai, tempat orang pijak, tempat orang duduk, tempat orang berjalan. Subhanallah, indah. Jadi satu persatu. Untuk ringkas cerita, tuan-tuan tengok dalam sebuah buku yang saya tulis, saya terjemahkan, nama dia Keindahan Islam. Dalam buku ni ada, kita cuba baca satu, insya-Allah boleh menambahkan keimanan kita, sebab setiap benda yang Allah suruh ada rahsia di sebalik. Setiap perkara yang Allah larang ada rahsia di sebalik. Kenapa Tuhan larang? Takkanlah Allah Ta'ala larang begitu saja. Bila mari zaman kita hari ni, kehidupan bebasnya pergaulan, nak pergi sana sini boleh. Kenapa syariat larang? Kenapa dibuat diskat? Kenapa dibuat garis panduan? Kemudian yang kelima, membaca sirah salafus salih, orang-orang yang soleh di zaman dahulu. Apa dia dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar, macam mana hidup dia, bagaimana keadaan sahabat waktu berperang, kenapa mereka sanggup mati. Allah, kalau kita tengok satu persatu, tuan-tuan akan terasa. Itu sebab yang pertama yang menambahkan iman, iaitulah belajar ilmu. Di bawah belajar itu ada 5 cabang. Baca Quran dengan tadabbur, ingat nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah, memerhatikan sirah Nabi, memerhatikan kepada keindahan Islam, dan baca sirah salafus salih, orang-orang yang terdahulu. Kemudian sebab yang kedua, ini sebab besar, iaitulah kita perhati kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. Ayatul kaun, dia panggil universe. Apa ni? Dunia hari ni yang kita nampak. Kenapa matahari berjalan, kenapa Allah. Kalau tengok ini satu-satu, kita tahu dia ni ada Tuhan. Sebab yang ketiga, al-ijtihad fil a'mal salihah, iaitulah beramal sungguh-sungguh dengan amalan yang soleh. Yang pertama sekali kita mula dengan amalul qulub, betulkan hati kita. Kemudian amalul lisan, amalan dengan lidah. Kemudian amal dengan anggota. Maka kita tengok kesan yang akan mari di sini, insya-Allah taala. Itulah secara ringkasnya yang boleh kita simpulkan. Sebab-sebab menambahkan, banyak lagi lah sebab-sebab, tetapi secara detailnya kita kena teliti dan belajar satu persatu apa yang disebutkan oleh para ulama di dalam masalah ini. Mudah-mudahan tazkirah ringkas kita ini ada manfaatnya, insya-Allah taala. Boleh sebagai buka ruang, buka minda kita bahawa iman itu pasang surut. Jadi kalau kita terasa hari ni macam letih, lemah, nak berzikir tak boleh, nak pergi masjid pun macam hilang semangat, maka cepat-cepatlah kita mencari penawarnya. Jangan dibiarkan, cepat pergi. Apa tadi? Buka Quran. Kalau tak mampu juga, pergi cari ustaz-ustaz kita yang boleh memberi nasihat dan bimbingan, sama ada kita pergi ziarah dia ataupun kita berhubung melalui alat-alat media yang ada hari ini. Ustaz kita ramai, ada 10-20 orang ustaz. Ada yang ustaz yang boleh jawab, ada yang tak boleh jawab, kan dia tengah sibuk, dia tengah macam-macam. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa berikan kepada kita taufik dan hidayah, memelihara kita, menjaga kita daripada perkara-perkara yang boleh merusakkan iman kita. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yuwaffaqana ila ma tuhibbu wa tardah. Semoga Allah Ta'ala dengan sifatnya yang mulia, dengan namanya yang indah, sentiasa beri taufik kepada kita untuk berada di atas landasan yang diredai oleh Allah,
dan sentiasa mantapkan iman kita dengan ilmu dan dengan amal, insya-Allah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.